Hari ni adalah revision untuk komponen tambahan bagi kurung. Komponen tambahan bagi kurung. So, komponen tambahan bagi kurung kat sini saya raikan adalah tangki primer, filter dryer, kaca cerap, pengasih minyak, penyerap bunyi dan ada banyak lagi. So, kita tengok kat sini. Ini adalah komponen asas dalam kurung. So, kita ada 4 benda kan. 1 pemampat, kedua pemeluap, ketiga peranti pemeteran, yang keempat kita ada penyejat. So, ada 4 perkara ni, sistem kita sebenarnya dah boleh jalan, dah boleh dapat suhu yang kita nak. Tapi kenapa kena ada aksesori ataupun komponen tambahan? Sebab kita nak pastikan sistem kita tu bergerak secara efisien, lebih efisien. So, kita tengok kat sini. Fungsi komponen tambahan. Ni contoh fungsi komponen tambahan pada kurung. Kita akan ada tangki penerima, filter dryer, kaca cerap. Tangki penerima digunakan pada sistem menggunakan peranti pemeteran jenis injap pengembangan atau jenis pelampung. Ni injap pengembangan lah, maksudnya TXV. Thermostatic expansion valve. Masuk filter dryer, pengering. Ini penapis pengering ataupun filter dryer. Kaca cerap, so ini adalah kaca cerap. Tangki penerima, so ini adalah tangki penerima. Yang asasnya pada pada sistem kita ada 4. 1, 2, 3, 4. So, kenapa kita perlu ada receiver tank ataupun tangki penerima? Sebab bila kompresor dah kompres bahan pendingin dan bahan pendingin lalu pada kondenser, sebelum kita nak pastikan bahan pendingin lalui kepada evaporator, kita kena make sure yang lalu pada evaporator adalah 100% cecair. So, bila 100% cecair, kita gunakan receiver tank ni supaya kita collect semua bahan pendingin. So, bahan pendingin yang keluar daripada kompresor tadi, kalau masih lagi ada lagi yang keadaan cecair, bila dia dah reject heat kat sini, kalau ada lagi cecair, so cecair, kalau ada lagi dalam berbentuk uap atau vapor, so kita akan collect kat sini dan kita akan pastikan cecair yang masuk pada line sini sehingga kepada evaporator. So, cecair yang masuk pada filter dryer ni, apa fungsi filter dryer? Dia akan serap lembapan atau moist yang ada dalam kitar penyejukan. So, macam mana kita nak tahu filter dryer ni dalam keadaan baik atau tak? Bila kita pegang atau kita sentuh filter dryer tu, kita rasa suam, dia masih dalam keadaan baik. Tapi kalau kita sentuh, kita rasa dia sejuk, maksudnya filter dryer kita ni dah rosak. So, lalu kepada kaca cerap. Apa fungsi kaca cerap? Kaca cerap ni kita nak tengok bahan pendingin yang lalu dalam pipe ni mestilah dalam bentuk cecair. So, selagi kita tak nampak cecair yang melalui kaca cerap tu, maksudnya sistem kita masih tak cukup bahan pendingin. So, kita kena charging. Macam mana kita nak pasang receiver tank? Macam mana kita nak pasang filter dryer? Macam mana kita nak pasang kaca cerap? So, kita pastikan pemasangan receiver tank ni selepas pada kondenser, dan filter dryer selepas pada receiver, dan kaca cerap mesti dipasang selepas pada filter dryer sebelum kepada evaporator. So, itu jelas So, kebiasaannya kalau kita dah running sistem, kadang-kadang kita dah cukup completekan cycle untuk sistem penyejukan, tapi kenapa suhu tak capai tahap yang diperlukan walaupun dia dah running? Beberapa perkara yang mungkin berlaku adalah kipas tak cukup kuasa. Maksudnya kita pasang kipas tu tak sesuai. Mungkin dalam kabinet kita tu, contohnya kalau kita pasang evaporator kita sejuk tapi tak ada kipas, so tak berlaku pengudaraan kat situ. Sebab tu bilik tu tak sejuk, sebab tak capai suhu kan. So, berlaku kebocoran pada pemasangan pun boleh berlaku. Kita dah pasang elok, sistem running, tapi bahan pendingin tak ada, so suhu tak dapat lah. Pemasangan komponen terbalik. Terbalik ni maksudnya filter dryer ni dia ada anak panah. Kalau flow dia ke atas tapi kita pasang terbalik ke bawah, so laluan bahan pendingin ni tak boleh, bahan pendingin tak boleh lalu lah pergi kepada evap. So, tak sejuk juga. Yang keempat, salah faktor pendawaian kawalan pun boleh berlaku. Maksudnya kita buat wiring tak jalan lah. Kawalan. Itu saja untuk komponen tambahan.